شؤم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. على الله توكلنا. So, tak muka surat. Kita dalam muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu alaihi wasallam. Wal quturu situ. Dan wal yaqza aidan an-nuhud an waratatil fatrah ay adam takasul wa khuruj min azminatil futuri wa dha'fil himmah wal yaqza aidan dan kesedaran roh juga bermaksud iaitulah bangkit daripada kelumpuhan spiritual, iaitu futur. Nuhud mana bangkit daripada kelumpuhan. Allah, iaitu tidak bermalas-malas, ada mutakasul dalam menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ada yaqazah, kesedaran, ya. Dan yaqazah sini adalah mana apa? Ada mutakasul, ketiadaan malas dalam melakukan ibadah. Dalam ibadat itulah keadaannya. Kejap dia rajin, kejap dia malas, banyak malas daripada rajin. Betul kalau kita buka muqaddimah Tasniful Akhir lil Ghazali, apa dia? Jalan Minhajul Abidin. Jalan yang kita nak jalan, jalan yang sangat sukar, jalan yang tidak ramai orang yang melaluinya, jalan yang penuh halangan, dan banyak yang jatuh di tengah jalan, dan ada yang jatuh di penghujung jalan. Kalau baca tu terun kita dengar. Dan jalan ni payah, tak banyak orang jalan. Yang berjalan halangan cukup banyak. Yang berjalan pula yang jatuh tengah jalan ada ujung nak sampai pum dia jatuh pun ada. Maka yang sampai betul tidak ramai. Yang sampai betul tidak ramai. Tu kata Jawa tu. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ya. Ini dia antara, kita tengok sini kadang-kadang ni lain pertama ni. Takasul. Ya, buat ibadat kadang-kadang malas. Kejap malas. Ni peringkat awam lagi ni. Sini banyak dah keluar. Allah. Dan keluar daripada keadaan lemah. Dia kena keluar daripada min azmatil futur wa dha'fil himmah. Himmah dia kena kuat. Himmah dia kena kuat. Himmah dia apa? Himmatul aliyah, iaitu ta'alluq qalbi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala daiman, sentiasa. Boleh dikata himmah yang kuat, ya. Sebab himmah kalau tak kuat, maka dia akan jadi mangsa kepada nafsu, ya, kepada syaitan, tipuan, awarid, ya. Kalau tengok dalam minhaj tuan-tuan, ada mana awarid yang melintang, mawane, benda yang menghalang. Berlapis-lapis. 7 akabah. Yang mana 7 akabah tu bila selesai, baru dia tahqiq, digenarkan dia sebagai hamba Allah Ta'ala. Mana kalau tak selesai, habis. Akabah pertama betul tak? Akabatul ilmi, akabatul taubah, itu yang pertama. Akabatul ilmi, akabin. Jadi nak berjalan ke dalam tak ada ilmu, no way, tutup jalan. Tak payah cerita lah. Dia nak jalan tuan dan nak belajar dari ilmu, tak payah cerita, bohong, takkan sampai.
Ya, dia kena ada ilmu. Sebab ilmu dia kena tahu sentiasa suci. Batin daripada maksiat, mungkar, dosa, semua dia kena suci. Aku nak terus 7. Ya, 7 tu dia selesai, baru dia duduk betul-betul nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, banyak yang tertipu. Dia rasa dia hamba, rupanya sebalik. Wal futuru yatraw 'ala an-nafs ba'da an-nuhud yamna'uha minal istimrar wal mudawamati 'ala al-qiyam bi ijtihad li tahqiqil hadaf wa takunu hadhihi al-fatrah natijah imma minal malal aw al-dha'fil himmah. Futur adalah keadaan yang muncul. Futur mana apa? Lemah semangat, kelumpuhan. Ya, semangat rohani nak pergi ke Tuhan dia rasa malas, rasa berat. Ya. Ini dia muncul selepas seorang itu bangkit daripada kelalaian. Dia bangkit, kemudian berlaku balik kelemahan. Dia pusing. Yang mana dia menghalang, menghijab benda ni yamna'uha. Mencegahnya itu tadi minal istimrar wal mudawamah, menghalang daripada menerus dan istiqamah. Istimrar dan mudawamah mana kekal, tetap istiqamah atas jalan Allah Ta'ala akan terhapus. Istimrar, mudawamahnya akan rosak. Sedangkan itu benda yang sangat diperlukan. Tak ada benda ni insan tak boleh jadi hamba sebenar dengan Tuhan. Ya, tiba benda ni akan habis bila ada apa? Futur. Ya, kita tengoklah berlaku kat kita kan. Kerjaan malam, kerjaan gaji, kerjaan malam, turun naik. Ya, dalam ibadat ni kita turun naik sikit, turun. Kena cas sikit naik 2-3 inci, turun 10 kaki. Bawah. Naik sikit, lepas tu habis. Cas balik sikit, naik, turun balik naik. Ya, sentiasa dia turun naik. Kalau kita tak pantau dia. Semua kita minta kepada Allah SWT istiqamah. Bermakna dalam tadammun, makna dalam makna dalam makna dimniyah, dalam istiqamah tu dia terhapus futur dah tak ada dah. Selagi ada benda tu dia tak boleh duduk dalam istimrar wa dawam wal mudawamah. Dan menghalang daripada meneruskan. Ya, jadi dia menghalang, ya, dia mengacau kita, menyekat, manik, daripada meneruskan dan istiqamah dalam berusaha alal qiyam bi ijtihad bi tahqiq. Dia akan mendirikan dengan ijtihad di tahqiqil hadaf, untuk mentahqiqkan, memantapkan matlamat. Keadaan ini boleh berpunca daripada apa? Kebosanan atau kelemahan, ya, tekad. Benda ni dia hasil daripada apa? Malas, dha'ful himmah. Dan himmah dia tadi dhaif. Himmah tu jadi dhaif bila himmah tu digantungkan dengan makhluk. Himmah tu jadi tinggi bila digantung dengan Tuhan. Itu mudah aja. Himmah bila digantung mu'allakun billah, itu dia panggil himmatul aliyah. Kalau himmah tu digantungkan dengan khalaik, dengan makhluk, maka himmatul daniyah. Himmah itu dipanggil himmatul daniyah, himmah yang hina, yang tidak ada nilaian. Qalbi itu ada nilai bila digantung dengan Tuhan, dan qalbi itu tak ada nilai bila digantung dengan makhluk. Alim qalbak billah, gantung qalbi kamu dengan Tuhan. Ini puasa kita untuk. Puasa ini puasa kita, puasa secara hakikat. Imsakkan ingatan, tumpuan himmah qalbi kita dari yang lain. Imsak, tahan. Kita menghadap betul dengan dia. Qalbi kita sentiasa menghadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia betul jalannya. Wa ma'lumu anna sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ijtihad bila ijhad wa mudawama bila qita' li'anna ahabbal a'mali illa Allahi adwamuha wa inqal. Wa ma'lum, telah termaklum di kita, anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Berusaha tanpa membebankan diri.
Mana sunnah kita ijtihad atau maksud dia. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Ibnu tak sebut dalam hikam ijtihaduka fima dhumina lak. Kamu bersungguh-sungguh, tapi kamu sungguh tu mana fima dhumina lak, pada benda yang Tuhan dah jamin rezeki. Rezeki Tuhan dah jamin. Takkan tersilap dan takkan terkucil ataupun tersilap, terlewat, tak tepat. Sehingga malaikat maut tu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat maut pun kena haram dengan Tuhan, mengambil nyawa seorang kalau sekiranya ada barang sebiji lagi rezeki yang untuk dia belum dimakan. Malaikat maut tu kena haram dengan Tuhan. Malaikat maut diharamkan mengambil nyawa seorang sekiranya rezeki dia belum tamat, tu maksudnya. Ya, betapa kuat jaminan rezeki. Tapi sana syaitan tembak juga, syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Mau ikut Islam ni besok susah, mau ikut jalan ahlilah ni besok apa kau nak makan, apa orang kata tu teman-teman. Lepas tu kena buang semua, ikut sunnah Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Rasulullah berjalan, Rasulullah tak dihirau kiri kanan, Rasulullah tak pandang kiri kanan. Ya Muhammad anzilni, ya Muhammad halumma, ya Muhammad anzilni asalu. Berhenti ya Muhammad, aku nak tanya. Nabi paling pun tidak. Nabi kata, siapa tu Jibril? Tu seruan Yahudi, tu seruan Nasara, tu seruan apa? Dunia dan sebagainya. Nabi jawab pun tidak, Nabi paling pun tidak. Itu cara nak berjalan ke Tuhan. Jangan jawab, jangan paling, jangan hiraukan syawagil yang berlaku. Kalau kita hirau, ambil pot ke habis, kita tenggelam. Tanpa akhir zaman macam-macam. Lebay-lebay pun jadi lebay kucar dia, kucar lana kan. Tak ada pada zaman dulu, tak ada. Wahabi dulu pun tak pernah sebut nama Muhammad di petikai, tak ada. Ini lebay kucar lana ni, tok lebay ni. Ini lebay apa nama dia? Rora apa nama dia? Atau lebay kucar lana panggil. Tak ada seorang pun melainkan dia kat Malaysia yang sebut nama. Benda ni sebut dia seorang. Daripada dulu sampai sekarang dia seorang sebut. Sepekat-pekat Wahabi kat sana tak pernah sebut benda. Dia seorang sebut. Puang Hajar Jadab. Allah, apa nak jadi kita tapi akhir zaman ni macam-macam hal. Nak cari glamour dalam lampau sangat. Tu kalau tak mengaji tasawuf. Jadi dia panggil dia tu lebay tasawuf dia panggil. Tak mengaji tasawuf dia jadi lebay tasawuf. Tapi tasawuf kepala otak dia panggil. Ya, konon nak bahas dia lah, konon pakar dia bilang hadis. Konon ni dhaif, ni maudhu', ni hadis ni. Dah sampai dah terlampau, dah terlajak sangat. Allah. Sebab apa? Dalam qalbi dia makhluk. Kalau dalam qalbi dia bukan makhluk, dia bukan itu sifat dia. Dia akan bawa jalan kepada Allah Ta'ala. Dia akan lebih minat menghadapkan manusia ke hadrat Allah Ta'ala. Tapi kalau ilmu dia dengan akal tadi dia nak bahas, dia nak bertekak, dia nak bertelaga. Itulah kalau ilmu dia bil akal. Kalau ilmu bil qalbi war roh tak, dia akan tu tempat dia. Orang kalau masuk dalam lain qalbi lain roh, dia sudah boleh berlazat dengan Tuhannya. Dan bila berlazat dengan Tuhan, dia tak ada heran ke manusia. Manusia nak kata apa pun tak ada heran. Para awliya tak ada heran orang cakap apa pun. Sebab dia sudah apa? Terbuka kemanisan dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna. Wa maklum anna sunnata Nabi SAW. Dan maklum bahawa sunnah Rasulullah SAW, ya, ijtihad, disuruh kita ijtihad. Ya, ijtihad pada benda yang disuruh. Tapi kita terbalik, berijtihad benda yang dijamin. Ijtihaduka fima dhuminalak. Kamu bersungguh-sungguh pada benda yang Tuhan dah jamin. Apa? Ar-rizq. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dia sudah siap. Tuhan dah jamin dah, tak ada siapa boleh mengubah rezeki itu. Usaha ikhtiar kita, dia akan pergi ke arah yang ditetapkan saja. Ya. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Ni ada lebay-lebay palsu ni dia. Ini pak kaedah ni apa, peribahasa tak boleh pakai. Pada otak kata pakai. Otak kau masuk air memang kau tak nampak. Bukan kau kata rezeki cupak tak segantang di mana kau duduk, dia bukan. Bukan tu maksud dia. Ya. Mana rezeki cupak, mana rezeki yang tetap makdur, dia tetap, tak ada siapa boleh mengubah. Tidak ada mughayyir, tak ada orang boleh ubah. Kata rezeki kita hari ni RM1,000 dapat, maka kita usahalah dia sampai RM10 dia stop. Itu maksud dia.
Bukan maksud dia bila kita kata si cepat itu duduk, kan tu maksud dia. Itu keyakinan akidah. Oleh kerana tu jangan gantungkan hati kita dengan yang lain daripada Ta'ala. Usaha ikhtiar buat tapi jangan gantung dengan Ta'ala. Iza azamta fatawakkal Allah. Kemudian yang kedua penyakit dia, ijtihaduka fima tuliba minka. Ya. Ijtihaduka fima duminalak, kemudian wa taqsiruka fima tuliba minka. Kamu bersungguh pada benda yang Tuhan dah jamin, tapi kamu cuai benda yang Tuhan suruh. Yang Tuhan wajibkan kamu cuai, yang Tuhan suruh pula kamulah ambillah. Dalilun ala intimasi wasirati minka, dalil mata hati kamu ditutup oleh Ta'ala. Ya, tertutupnya mata hati, tak nampak jalan akhirat dan makrifat jauh lagi nak dapat. Sekiranya dia silap meletakkan kesungguhan pada, maknanya bersungguh pada yang Tuhan suruh. Ya, ijtihad pada benda yang Tuhan suruh. Dan keyakinan apa benda yang Tuhan jamin, itu saja. Maka ijtihad disungguh tu. Jalan setengah daripada jalan makrifat ialah kena ada ijtihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu Allah Taala suruh. Jika kita berjalan tak bersungguh-sungguh, jadi sampai makrifat malam tak bangun, makrifat apa nak. Man talabal ulah sahiral layal. Siapa menuntut ketinggian makrifat dengan Tuhan, dia kena berjaga malam. Para aulia tak tidur malam pada tuan. Lepas tu bila kita bangun malam pukul 3 ke 4, jangan kita rasa kita seorang bangun awal. Tak. Kita kena rasa ni saat yang banyak tu para wali tengah berlazat dengan Tuhan. Pukul 3 ke 4 tu mereka telah mencurahkan air mata kerinduan dengan Tuhan. Kena rasa begitu. Ini dia bangun pukul 3 tu, wah, aku rasa aku paling awal lah, orang lain semua tidur. Tarik tidur balik, mampu dia jawab. Jadi badak membongkang tak habis-habis, macam biawak apa. Ya, terbangun malam terasa kita terakhir. Walaupun kita rasa masa pukul 2 ke pukul 3, kita rasa kita akhir. Ada wali yang tak tidur. Sebab mereka lazat. Marruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa yang diberikan lazat dengan Tuhan, hilang mengantuk. Bermakna kalau kita masih mengantuk lagi belum dapat kan? Jawab sudah hilang. Kerinduan dengan Tuhan membakar mengantukkan. Habis. Serta istiqamah tanpa terputus. Ya, wal mudawamah bilan qita'. Ya, dia punya mudawamah kekal tu jangan terputus. Lepas tu suruh kita istiqamah. Tersebut di antara para masyayikh meletakkan zikir tu ada tempat. Ya, tetap masa berapa angka supaya apa? Lahirnya istiqamah. Amalan bila berjadual tu wirid, amalan berjadual. Jadual berapa angka kafiat itu amalan. Man la isalahu wirdun fala isalahu wah. Siapa tak ada wirid, dia jarang tak dapat warid. Tu adatan. Tuan nak beritahu soal lain. Adat dia maknanya siapa tak ada wirid, tak ada warid. Bila tak ada warid, mana perubahan kalbi tidak ada, kosong. Bila perubahan kalbi tak ada nur, habislah. Mudahlah syaitan menebalikkan dia, menelingkupkan dia. Amalan yang paling dicintai Ta'ala, kata sabda Rasulullah SAW apa? Iaitulah amal tadi adwamu wa in qallah. Maknanya berterusan. Itu mana adwam, mudawamah. Ya, walaupun sedikit wa in qallah. Apatah lagi kalau banyak, lagi cantik. Amal istiqamah tetap banyak pula, itu lagi cantik. Jadi maknanya orang sikit pun bila dia nak termahal tu, bila amal tu istiqamah. Dia bila istiqamah berwarid sampai. Adat begitu, tetap ada. Wa hadhihi al-qumah al-musahabah, wa hadhihi al-qumah al-musahabatu liyaqazatil qalbi hiya nurun yudhi'u fil qalbi liyazula ya zulamil ghaflah wal jahli wal malal. وهذا النور ينبه القلب وهو واعظ الله في قلب كل مؤمن. وهذه dan kesedaran ini, mana ayaqazah ni, al-qumah yang disertai dengan kebangkitan qumah. Kemudian ni musahabah, ya, kebangkitan yang disertakan hati tadi ala cahaya. Ya, itu dipanggil nurun.
disertakan dengan yaqazatil qalbi, kesedaran hati. Itu dipanggil nur yang menyinari, yudhi'u fil qalbi, yang bersinar di dalam hati, menghilangkan kegelapan. Bila datang nur, maka hilanglah zulmah kelalaian, ya, zulmatul ghaflah akan hilang. Dan mana mungkin kita nak berjalan dalam gelap, mana kita perlukan nur. Dia dua je, nur satu, satu lagi zulmah, ya. Nur mana cahaya, zulmah mana gelap. Macam mana kita nak berjalan ke Tuhan kalau gelap? Dan sini nur, iaitulah apabila datangnya iaitulah yaqazah, yang didirikan dengan yaqazah, kesedaran dengan nur yang Tuhan beri dalam hati. Supaya apa? Liyazil zulamil ghaflah, kegelapan, iaitulah kelalaian, ya, zulamil ghaflah wal jahl, dan kejahilan, wal malal, dan kebosanan ataupun kemalasan, malal, bosan, malas, ataupun malal panggil apa? Jemu, kejemuan. Ini semua penyakit: jemu, malas, jahil, buta. Tak nampak sebab apa? Sebab apa? Dah banyak penyakit. Sebab kalbi dia belum duduk musyahadah. Kalbi kalau ada pum dibuka cahaya musyahadah, habis ni semua terbakar ni. Ya, sebab musyahadah dia ada nur wan nar. Dia nur memancarkan perjalanan, dia terang berlazat dengan Tuhan, dan dia ada nar. Apa nar dia? Dia bakar segala sifat mazmumah, semua dibakar. Zulam, ghaflah, jahal, malal, habis semua dibakar. Cahaya nur ma'rifat ataupun nur musyahadatul qalbi. Itu penting. Waktu suluk situ arah dia. Peringkat kita naik pergi murakabah. Murakabah pun dah kencang kan. Ya, murakabah pun dah kencang nur itu. Apatah lagi kalau musyahadah dengan Allah Ta'ala. Ya, pamadamal abdu lam yushahid awsaf ar-rabi' al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Tu kan ada besar ni ada. Selama mana hamba tidak dibukakan musyahadah qalbi dengan Tuhan, selama itu tak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat nafsu yang keji. Maknanya bila dia syuhud akan Ta'ala, tenggelam habis. Lepas tu orang jadi musyahadah dibuka, dia habis. Selamat, bernikmat dia dengan Tuhan, jasad dia dengan makhluk, ruh dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sentiasa duduk dalam alamul ma'rifah yang kencang, yang hebat di sana. Habis. Allah. Dan satu lagi, wa alamatut taufiq lil 'abd an yansita li hadzal tanbih wa yanqada lahu. Wa hadza taufiq la ya'ti illa liman talaba al-hidayah wa sa'i ilaiha fa yatajalla Allahu bismihi al-hadi ala hadzal qalb fayaniruhu wa yantabih. Wa alamatut taufiq, dan tanda alamat orang tu memerlukan taufik. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'fil abdi. Itu mana taufik. Tuhan menjadikan khalqu quwwata ta'ah. Tuhan menjadikan kekuatan taat pada hamba. Ya, sebab ada orang ada hidayat tapi tak ada taufik. Kan? Dia bawa motor laju, tiba selekor gambar tengkorak. Itu makna apa? Dia ada hidayat tak? Ada. Patut dia kena slow. Tapi dia kata sini sedap tanam dia kan. Dia tekan, ingat dia break walaupun dia tekan minyak pun. Dia nak gesek lutut dia dengan jalan. Lepas tu masuk gaung mampus terus. Mana hidayat dah ada, taufik tak ada. Hidayat dia tahu kawasan bahaya, patutnya dia slow lah, tak dia tekan minyak lagi gitu kan. Tu mana tak ada taufik. Hidayat dah ada, taufik tak ada. Dia tahu benda tu baik, dia tahu benda tu buruk, tapi bila tak ada taufik, yang baik dia tak buat, yang buruk yang dilakukan. Itu makna dia tak ada taufik. Taufik mana khalqu quwwatan. Lawan taufik khizlan. Ya, khizlan mana tinggal pertolongan. Orang tu tidak dapat pertolongan Allah Ta'ala. Lepas tu kita ada benda dua benda kena ada baru selamat. Rasulullah minta kan, dua benda. Allahumma arinal haqqan haqqa, satu. Kemudian warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran, dan rezekikan kami dapat mengikuti dia. Mengikuti kebenaran dapat laksana itu bagi taufik. Wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah.
dan tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan, rezekikan kami dapat mengelak dan menjauhkan daripada kebatilan. Itu mana taufik. Jadi alamat taufik bagi hamba apa? Di sini dia kata apabila dia mendengar peringatan ini dan mengikutinya. Ya, wa yanqadu lahu. Namun dia kata taufik itu hanya diberikan kepada mereka yang mencari hidayah. Wa hadza taufik la ya'ti. Ya, dia tidak datang illa liman talabal hidayah. Taufik itu tak datang melainkan bagi orang talab hidayah. Dia menuntut akan hidayah. Sebab suruh kita apa? Tuntut. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu tu wajib. Mana menuntut? Bukan suruh orang tahu. Ada ini suruh orang tahu. Tuan-tuan dia kaya, panggil orang semua. Panggil orang tahu, masuk ke rumah dia. Dalam rumah dia ajar anak-anak dia. Itu dah lagi sunnah kan. Salah ke tak salah, tapi tak sedap lah. Ilmu cari kau. Patut kau cari ilmu. Kan? Ada yang manja no. Nak suruh orang tahu kat kampung dia. Sebelah tu ada tuan guru mengajar. Sebelah kampung aja tak salah. Tu surau lain. Saya ngaji kat surau saya je. Wah, kau minta kedarah satu dunia kau cari kata. Untuk ilmu tu kau suruh kau. Tempat lain dah nak pergi. Tu jenis apa tu? Murid-murid puaka punya. Tak senonoh punya akal. Ilmu itu tuntut. Ya, tuntut. Oh, kalau Melaka dulu ada sejarah. Satu ulama dia punya ngaji Kelantan, dia ikut rel kereta api jalan kaki. Jalan kaki sampai Kelantan. Dia naik kereta menyandau bah sat begini. Oh, ada pula jadi konduktor bak, kejap balik ngaji. Macam-macam pesen kan. Jadi alamat dia talab. Ya, alamat taufik tadi orang bertaufik. Iaitulah dia mengikut ya akan kebenaran tadi yang diberikan kepada dia, kemudian dia mencari. La yati illa liman talabal hidayah. Kita cari dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dia tengok orang tu bersungguh, insya-Allah dia cari, dia bagi. Mencari hidayah dan berusaha ke arahnya. Ya, wasa'yu ilaiha jalan hidayah. Dia cari. Bila dia buat kerja macam tu, Tuhan buka. Ya. Fayatajallallahu bismih al-hadi. Maka Allah SWT mentajalikan dengan nama dia. Apa nama Tuhan? Al-Hadi. Tuhan yang memberi petunjuk. Sebab tu bila kita tengok orang yang dapat hidayat, cari ilmu, belajar, beribadat tekun, buat kerja Allah Ta'ala, sebenarnya apa tu? Ya, tu mazhar bagi isim Allah Ta'ala. Ya, Tuhan tajalikan nama dia Al-Hadi. Dia yang beri petunjuk. Sebab tu orang tu boleh buat ibadat. Kalau tak dia tunjuk, dia tutup, habis babas semua. Lepas tu bila tengok orang ya makhluk, itu tengok kepada Khaliq, pencipta dia. Itulah dapat hidayat dengan nama Allah Ta'ala yang nama dia Al-Hadi, yang memberi hidayat ala hazal qalb, kepada hati yang tersebut dan menerangi dia. Yaniruhu wa yantabihu, dan dia menyedarkan, mantan membangkitkan kesedaran untuk dia berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amman man lam yaridil hidayah ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa ala Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.